saya punya ni. Tugasan anda adalah ini. Dah lah. Okey, tak apa. Nampak tak? Ke tak nampak? Garanti tak nampak. Nampak tak? Nampak? Oh, Tak saya nampak ingat tak nampak. Okey. Tak nampak dah. Nampak? Nampak? Okey. So, ini tugasan anda yang kita akan bermula insya-Allah minggu depan. Okey? So, setiap kumpulan yang ni dah tak ada masalah, dah ada kumpulan. Tapi pastikan bahawa sebelum pembentangan, iaitu pada hari Sabtu depan lah. Okey? Selalunya Jumaat much better. Tapi macam saya Ahad kan, tapi kalau switch macam ni, maknanya awak kena bagi kat saya awal lagi lah. Tak apalah, hari Sabtu tu awak kena bagi, maknanya ni sebelum pembentangan. Okey. Keperluan kepada yang ni kita panggil RPH ni. Laporan ringkas ni sebenarnya bukan laporan ringkas pembentangan, laporan ringkas pengajaran. Okey. So yang kedua adalah selepas pembentangan, masa pembentangan tu maknanya saya akan ada awak punya slide dan juga awak punya laporan ringkas tu. Lepas tu laporan ringkas tu lah awak punya step-step pengajaran ataupun kita panggil RPH. Selepas tu, selepas seminggu selepas itu pastikan awak bagi dekat saya laporan refleksi. Laporan refleksi perlu mempunyai inilah perkara-perkara ini. Okey, dan setiap kali selepas pembentangan, mungkin pada hari selepas itu ke, hari Ahad tersebut ke, ataupun mungkin hari Isnin ke, awak boleh bagi, selalunya awak bagi hari Ahad lah, awak bagi hari Ahad some sort of tugasan homework untuk rakan-rakan buat. Tak payahlah berat-berat tugasan homework tu, hanyalah mungkin dah 5 soalan ke, apa-apa soalan tugasan ringkas yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi dalam awak punya ringkasan laporan refleksi ni, awak akan masukkan jugalah maknanya aktiviti semasa dalam kelas awak tu apa awak buat, macam mana diorang boleh buat ke dan sebagainya. Pada masa yang sama, aktiviti yang selepas kelas tu. Ada perbezaan tak ataupun diorang buat cincai ke apa ke, awak boleh cerita di sini. So laporan refleksi ni dia lebih kepada diri anda sendirilah dan grup anda. Grup anda punya pembentangan, macam mana, adakah dia berhasil, tidak berhasil, kenapa. Kalau macam online ni selalunya tak ready dari segi teknikal, suara tak keluar, gambar tak keluar dan sebagainya. So ini benda-benda yang perlu awak refleksi. Tetapi bila awak reflect benda tu, awak bukan saja reflect, awak kena synthesize, maknanya awak kena pada masa yang sama berikanlah mungkin solusi, suggestion, cadangan lah, okay, apa yang boleh diperbaiki like next time kalau saya buat benda ni nampaknya dia tak boleh, so kemungkinan dia kena buat macam ni. So you kena bagi kata apa, some sort of, bukanlah solusi tetapi cadangan ringkas kepada isu yang dihadapi dan sebagainya. Kalau isu tu positif, maka bagilah cadangan yang kemudiannya mungkin perkara ni untuk subjek ni senang, maka banyak yang boleh jawab dan sebagainya. So tidak perlu orang kata apa, tak ada aktiviti susulan tu mungkin boleh diringkaskan dan sebagainya sebab topik ni senang contoh dia dan sebagainya. Okey, so maknanya refleksi ni semua akan sama, tetapi saya akan baca satu persatu, jangan risau. Tapi jadi saya akan tengoklah sama ada grup ni dengan grup ni sama tak dia punya format, bukan format tulisan, awak cut and paste each-other ke. Tapi selalunya orang yang grup yang akan dapat tinggi ni adalah grup yang dia pandai synthesis, dia pandai synthesize, dia pandai analyze dan juga dia pandai synthesize. Maknanya seperti yang saya cakap tadi lah, dia tengok, dia tidak hanya menyenaraikan masalah tetapi dia akan kaitkan cadangan ke, ataupun mungkin dia kadang-kadang dia pandai dia kaitkan dengan mungkin satu atau dua teori ke dan sebagainya. So ini selalunya saya akan carilah, that's why saya kena baca awak punya laporan refleksi sebab saya akan cari siapa yang grup mana yang akan dapat. Dia boleh dapat full mark. Kalau perlu dapat full mark, saya akan bagi full mark lah, tak ada masalah mengenai perkara tersebut. Cumanya pastikan cara menulis tu tidak akan sama dengan satu grup dan grup yang lain lah. Itu satu. Lepas itu dari segi
laporan tu tak payahlah panjang-panjang. Kadang-kadang yang panjang-panjang tu dia hanya meleret-leret. Mungkin dalam 2 muka surat pun saya rasa dah cukup. 2 atau 3 muka surat pun dah cukup. Tapi kalau katalah anda ada buat contoh dia menggunakan sumber luar sebagai bahan sokongan hujah anda, contoh dia, jadi pastikan ada rujukan. Okey, ada rujukan dan siapa yang mengata apa dan sebagainya, yang kata yang site apa dan sebagainya. Alright, pada masa yang sama, ini adalah juga apa nama contoh. Okey, contoh yang ni lah. Saya tak boleh panggil RPH sebab nanti awak cikgu-cikgu nanti kita memang dia akan sinonim lah dengan RPH ni, rancangan pengajaran harian. Tapi saya tukar menjadi laporan ringkas pembentangan. Okey, dan format ni pun sebenarnya tidak mengikut format RPH yang okey, saya dah masuk balik dah. Okey. Tak salah saya putus Tak Korang ada ke tak ada ni? Putus doktor. Saya yang putus kan? Okey, tak apa. Alright. Tak tahu internet saya tak ni. So kena ready lah kejap lagi, kita tak tahu kenapa. Okey, tak apa. So anyway, ini adalah contoh. Jadi apa yang awak perlu buat adalah setiap minggu sebelum membentang, sehari sebelum membentang, awak isilah kat sini. Objektif dia untuk topik hari itu ada apa? Bahan bantu mengajar ada apa? Aktiviti pengukuhan dalam kelas apa dia? Mungkin kat hujung tu ke awak ada. Ini bukannya laporan refleksi punya aktiviti tau. Yang ni adalah dalam pembentangan tersebut. Lepas itu, ini adalah langkah. Ini kami hanya nak memperkenalkan saja kepada awak macam mana nak tulis RPH. Tapi kalau yang baru ni dia akan kat sini ni yang saya highlight ni dia sebenarnya dia akan tulis murid. Aktiviti kat sini murid. So tapi untuk subjek ni saya tukar pembentang lah supaya awak boleh sebenarnya plan. Awak punya pembentangan ni okey siapa nak cakap apa, nak buat apa dan sebagainya. Okey, nanti yang betul-betul actual punya tu awak akan ikut macam mana kelas pedagogi. Alright, yang tu saya tak akan kacau lah. Yang tu awak akan guna untuk latihan mengajar pun akan guna format tu. Format ni format lama, zaman dulu-dulu, zaman saya mungkin. Tetapi dia lebih kepada, saya tukar lebih kepada pembentangan dan tujuan kami adalah untuk pastikan awak pandai tulis. Okey, macam mana nak tulis. So dia agak ringkas lah dan kalau boleh katalah disebabkan ada 6 orang atau 7 orang. So dalam set induksi tu mungkin ada pembentang seorang je. Tapi dalam langkah 1 mungkin dalam 30 minit mungkin dia ada 2 pembentang. So awak kena tulislah pembentang 1 nama dia siapa. Pembentang 2 nama dia siapa. Dan sebagainya. Okey. So penutup dia ni seorang pembentang ikutlah macam mana. Okey. So pastikan adalah berkaitan dengan kandungan dia langkah. Maknanya bila saya tak tengok lagi tapi bila saya baca awak punya langkah-langkah pengajaran ni saya boleh nampak apa yang awak akan lakukan. Okey, tu yang paling penting sekali. Tapi ni format lama so jangan ikut. Yang baru dia lebih pada murid. Okey. Dan seterusnya adalah tugasan susulan bahagian C. Inilah maknanya di luar kelas awak akan bagilah mungkin untuk kawan-kawan buat dan sebagainya supaya boleh masukkan dalam laporan refleksi awak lah berkaitan dengan kefahaman pelajar mengenai atau rakan-rakan mengenai topik tersebut. Alright, so ini. Pada masa yang sama untuk makluman, set induksi ni sefaham kita adalah dia, mungkin awak dah pernah dengar dia ada lebih kepada untuk memotivasikan pelajar. Maknanya awak kena faham pelajar ataupun awak sendiri sekarang ni awak daripada subjek lain. Lepas tu awak nak masuk subjek saya contoh dia. Jadi kemungkinan awak punya kepala tu tak boleh nak fokus. Jadi set induksi ni sebenarnya memotivasikan pelajar ni adalah untuk memastikan bahawa awak semua fokus kepada subjek tersebut. Alright? Maknanya awak kena create sesuatu yang menarik. Selalunya orang pakai gambar tapi tak semestinya gambar. Dia boleh apa-apa saja yang berkaitan dengan topik tersebut.
Okay, so kadang-kadang kita pakai bahan maujud. Kadang-kadang kita pakai, selalunya orang akan pakai gambar lah. Ataupun kadang-kadang orang buat lakonan contoh dia. Ataupun nak nyanyi ke dan sebagainya. Okay, so maknanya dia nak setkan, nak motivatekan pelajar untuk fokus. Semua orang fokus kepada topik tersebut. Itu satu fungsi dia. Fungsi kedua adalah set induksi ni adalah lebih kepada untuk memastikan bahawa pelajar yang datang ni dia daripada pelbagai bidang. Pelbagai bidang pula. Pelbagai latar belakang. Jadi mungkin ada yang mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai topik tersebut. Ada yang tak ada pengetahuan langsung. Ada yang tahu sikit-sikit. Jadi untuk pastikan bahawa semua orang faham topik tersebut, maka awak boleh perkenalkan dalam set induksi. Contoh dia durian. Orang tak pernah tengok durian. So mungkin set induksi awak akan bawa durian. Contoh dia, awak bagi dia orang rasa dan makan. Contoh. Maknanya awak memastikan bahawa semua orang dalam kelas tersebut dia mempunyai tahap permulaan, dia nak naik tangga, katakanlah 1, 0 sampai 10. So semua orang ada di tangga 1. Tidak ada orang yang kat tangga 0, tidak ada orang yang kat tangga 3 dan sebagainya. Kalau di tangga 3 pun tak apalah. Maknanya set induksi tu memastikan bahawa okey, semua orang kita start at the same tangga. Contoh dia, anak tangga contoh dia. So itu sebenarnya set induksi juga. Okey, so satu selalunya yang umum adalah untuk memotivasikan pelajar lah supaya pelajar semua fokus kepada subjek yang akan dipelajari. Dua adalah lebih kepada orang kata apa, memastikan tahap kefahaman mereka tu pada aras yang sama. Jadi untuk set induksi, tolonglah jangan buat tekaan. Bagi gambar, lepas tu tanya, okey hari ni kita nak belajar apa? Tak boleh. Itu adalah salah. Sebab set induksi ni sepatutnya memberikan latar belakang. Kalau saya dulu saya belajar, kita orang panggil background skemata background. Maknanya awak bagi latar belakang background supaya sama-sama boleh start at the same stage. So awak bagi latar belakang supaya semua orang faham. Okay, janganlah bagi dia teka-teki. So mungkin awak boleh kata, okay, berdasarkan gambar ini kita boleh lihat benda-benda ni. Selain daripada tu, apa yang kita dapat lihat? Tu boleh. Janganlah, okay ni gambar ni teka. Hari ni kita nak belajar apa? Itu tak boleh Itu sangat-sangat salah. Alright, so pastikan clear lah yang ni. Tak ada masalah kan? Faham kan? Faham, terima kasih. Alright, so ini pembentangan kumpulan dan arahan dia adalah seperti inilah. Ini arahan penuh yang mana dia akan bermula pada minggu yang ke-5, lepas itu sampai minggu ke-12 dan kalau boleh 1 jam atau 1 jam 30 minit lah, tak payahlah panjang-panjang. Jadi awak kena pandai agihkan masa. Kalau awak tengok dekat maklumat pembentangan ni pun dia ada masa sebenarnya kat sini, 30 minit, berapa minit. So awak kena cuba follow. Alright. Dan selepas pembentangan ini adalah dia punya explanation. Yang ni bukan yang ni. Alright, yang ni. Okay, so apa yang perlu berlakulah semasa tugasan pertama. So tugasan pertama ni kesemuanya akan menjadi 30%. Alright, akan jadi 30%. Disebabkan tidaklah kita memberikan penekanan kepada pembentangan tu sangat, tapi kita akan tengok juga kepada konten. Sebab subjek ni dia bukan macam pedagogi. So saya tak boleh ambil markah yang sangat tinggi untuk cara awak membentang, awak punya set induksi canggih dan sebagainya, tak boleh. Saya akan tengok lebih juga kepada selain daripada cara awak mengajar dan sebagainya tu, itu saya akan lihat. Dan of course saya akan lihat kepada cara penjelasan konten tersebut. Selalunya even saya pun, pelajar-pelajar dia ada masalah untuk explain dengan lebih lanjut lagi kepada pelajar-pelajar lain atau rakan-rakan. Okay, dan yang terakhir sekali saya nak bagi peringatan adalah pastikan bahawa pelajar-pelajar yang di depan anda tu semasa anda menjadi seorang guru sekejap ni, alright, ataupun tutor kat depan ni, mereka bukan kanak-kanak kecil. Okay, so anggaplah mereka paling-paling tidak pun macam selain daripada rakan, tapi sebagai juga mungkin budak-budak sekolah menengah lah. Jangan buat budak sekolah rendah. So saya tak nak lah kadang-kadang buat exercise detail lah dan sebagainya, tak nak. Dia bukan budak-budak kecil, dia budak-budak besar dan topik yang kita bercakap pun adalah topik yang yang dewasa punya topik. Okay, jadi anggaplah mereka seperti pelajar dewasa. Alright, dan awak adalah guru. Pada masa yang sama,
topik tersebut, topik yang saya akan berikan ini, kejap saya dah ambil Amir punya, apa nama, Amir punya tu, dan saya dah sebenarnya dah buat pun, tapi belum bagi pada awak. Tak boleh nak share. Okey, apa nak cakap aku lupa lah pula. Alright, ini jadual pembentangan dia tau. So, dia akan adalah manusia-manusia ni. So, yang akan pertama ni kita akan bermula dengan kumpulan daripada Arif. Arif, Iman dan sebagainya dan seterusnya. So, saya dah letakkan dah nama-nama tersebut. So, kalaulah kata anda ada masalah, contoh dia yang saya beritahu lah dulu, ada student saya tu minggu dia nak mentang tu, isteri dia nak bersalin. So, dia kata, oh saya kena pergi dulu, doktor. Cakap, so nanti kita boleh buat pertukaran. Mungkin bukan pertukaran bab, tetapi pertukaran maknanya mungkin dia pergi dulu ke, orang lain pergi kemudian ke dan sebagainya. Okay? So, sila maklumkanlah dan sekiranya anda tidak dapat hadir, semasa hari pembentangan juga maklumkan. Okey, nanti saya akan bagi kerja lebih. Jadi adalah diharapkan awak cari saya, bukan saya cari awak. Tapi saya alert awak tak cari saya. Saya hanya tunggu saja. So apa-apa awak kena proaktif lah. Okey, jangan saya yang cari awak, saya cari awak tu bahaya. Maknanya tak silap saya tolak markah. Tapi kalau awak cari saya tak tolak markah. Alright? Itu yang paling penting sekali. Alright, so jelas tak untuk tugasan 1 ni macam mana? Kalau untuk maklumat ni saya dah letak dekat link yang saya letak slide awak ni hari ni. So maknanya tadi saya boleh letak, so maknanya awak boleh dapatkan di link tersebut. Sekejap saya tengok ada tak? Ada dah rasanya. Kejap mana dia siapa yang ada sempat semak? Dah letak dah dalam link ni. Sekejap. Ada kan? So awak ambil lah di situ. Alright, senang lah. Saya letak kat situ je. Kat sini dalam ni. Alright, slide dan bahan. So awak boleh tengok maklumat dan sebagainya. Saya dah letak kat sini. Senanglah sikit untuk awak ambil. Ni tugasan 1 dan slide mingguan tu adalah di sinilah maknanya. Okey, dalam di sini. So nanti untuk hari ini kita akan pergi minggu keempat. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Terima kasih. Alright. So seterusnya saya tahu ada seorang yang tak datang tapi nampaknya ada 48 orang je. So saya tak tahu siapa seorang lagi. Nanti kita boleh tengoklah kot. Siapakah manusia seorang lagi. So harap manusia seorang lagi tu masuklah nanti. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Sebab saya nak pergi laju ni. Sekejap lagi saya bagi attendance, so sila alert. Tak ada soalan? Bagus. Tak ada soalan. Okey, nanti saya tanya awak. Sebab tak ada soalan kan? Okey, saya akan tanya awak. Alright, seterusnya saya akan mulakan dengan cepat. So hari ini kita akan tengok pendidikan moden. Dan ini adalah benda-benda yang anda akan insya-Allah lah dapat kalau fokus. Kalau tak dapat, saya tak tahulah. Mungkin dapat 1 daripada 3 ni pun insya-Allah. Alright. Okey, so pertama adalah kita tengok perubahan pendidikan. Kedua adalah kita 2 kali lah pula teori fungsionalisme. Dan ketiga adalah kita menjelaskan teori konflik dan pendidikan moden. Okay, so kita akan tengoklah balik. Alright. So bila kita cakap pendidikan moden ni, apakah perbezaan dia? So daripada gambar ni pun sangatlah jelas kan pendidikan moden ni macam mana. Suhairi ada tak Suhairi? Suhairi minggu lepas dia dah panggil. Suhairi ada? Ada doktor. Oi. Nak pergi mana tu? Apa? Ada kat mana tu? Hujan ke? Rumah doktor. Oh, okey. Hujan ke? Tak ada juga bunyi kipas. Oh, okey. Kat Kulai. Rumah kat Kulai ke? Kita rumah kat Puchong. Oh, kat Puchong. Okey, baik. Suhairi, so kalau kita tengok gambar ni apa beza dia kalau kita tengok pendidikan biasa dengan pendidikan moden dan juga pendidikan tradisional ni? Kalau kita tengok pendidikan tradisional ni, struktur dalam kelas tu pun berbeza lah dengan sekarang. Kalau macam dulu zaman jauh lah, zaman saya dulu pun, kalau dalam kelas kita memang susunan tu, memang meja tu susunannya semua menghadap kepada cikgu. Tapi kalau sekarang kita tengok,
Maksudnya kalau zaman sekarang kita tengok kedudukan meja tu dia lebih kepada berkelompok. Oh betul? Meja dia kalau dulu Hmm. kita hanya zaman saya dulu kita hanya menerima apa sahaja yang guru ajar kat depan. Maksudnya kalau guru tulis satu, itulah yang kita dapat. Tapi kalau sekarang punya pendidikan memang guru ada ajar kat depan, tapi dalam masa sama bila kedudukan meja yang macam ni, dalam masa sama pelajar sendiri pun boleh berbincang antara diorang. Mungkin diorang akan ada dapat input antara diorang sendiri. Okey, betul. Terima kasih banyak-banyak. Putri Nurjana, ada komen lagi nak tambah? Putri Nurjana. Awak lahir bila ni, Syuhairi? Tahun berapa? Saya tahun 2002 tu. Oh, okey. Alright. Lebih kurang anak saya juga. Alright. Okey, tak apa. Terima kasih. Putri Nurjana. Putri Nurjana. Okey, apa yang selain daripada apa yang Suhairi ceritakan, ada apa-apa tambahan tak berkaitan? Dia bagi mengenai kedudukan kelas. Pada pendapat saya, pendidikan moden lagi banyak sumber dan bahan yang boleh diperolehi daripada pendidikan tradisional. Kerana pendidikan moden sekarang dah makin canggih dengan teknologi. Tapi pelajar tak boleh bawa kan phone dan sebagainya lagi ke sekolah kan? Tapi Cikgu ada. Oh, cikgu boleh. Alright, cikgu boleh. Betul, cikgu boleh. Okay, so terima kasih kedua-duanya. So basically apa yang kita boleh lihat adalah apa yang mereka katakan tadi. Betul. Pertama, pendidikan moden dia lebih berfokuskan pelajar macam mana si Suhairi cakap tadi, zaman dahulu dia lebihkan kepada guru. Lepas tu zaman dahulu pendidikan moden dia lebih kepada asas kemahiran juga ditambah. Okey, tetapi pendidikan tradisi dia lebih kepada bidang ataupun subjek. So mungkinlah disebabkan itu maka kita tengok macam-macam aliran muncul kan. Sebab dia mungkin untuk mengasah kemahiran pelajar tersebut juga. Pada masa yang sama, ini cara pengajaran dia dan pembelajaran mungkin seperti yang Suhairi cakap tadi, dia lebih menarik sebab boleh berbincang dengan rakan-rakan dan dia ada dua hala dan dia juga berkonsepkan praktikal. Kalau zaman dahulu cuma teori sahaja, dilebihkan kepada teori sahaja. So ini antara perbezaan yang mungkin ketara lah yang kita lihat di dalam kelas dan perbezaan ini sebenarnya adalah refleksi apa yang berlaku di dunia, di luar sana. Okey, di luar sana, perkembangan di luar sana, seluruh dunia ni dia akan memberikan refleksi di dalam bilik darjah. Okey, alright, seterusnya. Bila kita cakap mengenai perubahan moden ni, kita akan bercakap perubahan macam mana perubahan moden dari segi global lah. Alright, dan saya fokuskan kepada pendidikan Islam. Okey, so macam mana pendidikan moden, pendidikan Islam ni? Okey, kalau kita tengok daripada sejarah dia adalah pada zaman dahulu pendidikan Islam dia muncul pada waktu-waktu zaman Melaka lah. Right, kegemilangan Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang masa tu yang awal tercatat dalam catatan Abdullah Munshi tu, sekolah-sekolah Al-Quran ni wujud. Tapi dia bukan dipanggil sekolah pendidikan Islam. Dia lebih kepada sekolah Al-Quran sahaja. Okay? Yang mana anak-anak Melayu pada zaman tersebut dihantar untuk mahir baca Al-Quran dan juga mungkin dia ada asas-asas dari segi pendidikan Islam tu lah. Dari segi fiqah dan sebagainya. Okay, so bila kedatangan British, alright, British datang, British pun buka dia punya sekolah. Dia pun ada sebab dia buka sekolah British sebenarnya. Dia tak nak buka dekat tanah air ni. Tapi disebabkan oleh desakan bangsawan di Malaysia. Contohnya di Malaysia, di tanah Melayu pada zaman tersebut. Okay, tapi pada masa yang sama, dia juga perlu memberikan bantuan lah. Dia tak bolehlah nak orang kata apa, nak berat sebelah. Jadi dia kata okey, dia boleh bantu dari segi sekolah-sekolah Melayu. Masa tu sekolah Cina pun dah wujud kan, daripada pendatang-pendatang yang pelombong, dia bekerja di lombong-lombong daripada Cina dan orang yang India. Bila dia datang untuk bekerja di ladang-ladang getah, British import dia daripada India. So dia perlu sediakan secara tak langsung sekolah. Jadi bila imigran ni menyediakan sekolah, of course British pun kata dia kenalah buka juga sekolah. Dengar cerita saya sebab benda ni kita orang suka tanya dalam exam. So awak kena dengar supaya awak tak termiss
Sebab selalunya kita akan soalan kita orang ni mungkin dalam peperiksaan ni dia jadi susah sebab kita tak ambil benda yang obvious. Kita tidak akan ambil isi yang sangat nampak. Kita akan cari isi yang kurang nampak. Jadi saya minta awak dengarlah bila saya bercerita ni. Okay, so bila kedatangan British ni, maka dia kata okey tak bolehlah, kita kena bantulah semua. Nanti kan tak dapat sokongan daripada orang Melayu dan sebagainya, orang tempatan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka pun beri bantuan. Tapi dia syaratkan, dia kata dia boleh bagi bantuan untuk sekolah Al-Quran. Zaman dahulu dia panggil sekolah Al-Quran, sekolah orang Melayu lah masa tu, dengan syarat bahawa dia kata tak boleh ajar Al-Quran, fiqh, tauhid je. You kena ajar juga membaca, menulis dan mengira lah, dengan ilmu hisab tu lah, yang mengira tu dia cakap kena ada juga. Kalau tak buat yang tu, dia tak bagi bantuan. Okey, itu British punya syarat lah kalau nak bantu. So dan perkara ini juga dalam tahun 1936 adalah menjelaskan mengenai syarat tersebut. Alright. Okey, so bila dah British terpaksa membantu, bagi bantuan, dia kata okey, kami boleh bagi bantuan tapi dengan syarat sekolah-sekolah Al-Quran ni, sekolah-sekolah Melayu ni, you kena bagi 3R tu lah, 3M, membaca, menulis, mengira. Pada masa yang sama, kelas membaca, menulis, mengira ni mesti dibuatkan di waktu pagi. Alright, setelah Quran nak buat teruskan, tapi hanya boleh buat di waktu petang saja. Baru dia bagi bantuan. Kalau tidak, dia tak nak bagi bantuan lah, dari segi duit lah. Duit, dana, dari segi mungkin bangunan dan sebagainya. Okey, tetapi walaupun macam disekat pada ketika itu, pendidikan Islam di Tanah Melayu masa tu berkembang. Right? Especially dari segi pengajian pondok. Okay, kalau British kita tak panggil dah pondok, tapi masa tu banyak lagi sekolah-sekolah pondok yang kecil yang muncul pada ketika itu, dan terutamanya dia sangatlah orang kata apa, berkembang dengan pesatnya, especially semasa berlakunya gerakan Islah di Timur Tengah. So mungkin awak ada yang pernah dengar mengenai gerakan Islah di Timur Tengah ni, dia lebih kepada pelajar-pelajar yang pernah yang belajar di Mesir, di Azhar tu, diorang kan belajar di Mesir di sana, dan ramai-ramai balik berhijrah ke Tanah Melayu. So mereka ni ustaz-ustaz yang orang kata apa, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, yang dah terdedah dengan sistem pendidikan, dengan pengetahuan di Mesir sana. Jadi bila dia balik, dia bawa perubahan tersebut. Jadi dia buka lagi banyak lagi pengajian-pengajian pondok lah, dan pengajian-pengajian pondok ni diorang perkemaskan lagi. Maknanya bukanlah tidak tersusun, tapi bila pelajar-pelajar balik, dia pastikan pengajian-pengajian tu berstruktur. Okey, so daripada situlah, daripada pengajian-pengajian pondok ni lah, dia akan jadikan sistem madrasah. So madrasah ni beza dengan pondok tu. Okey, madrasah ni dia lebih lengkap, dia lebih tersusun, dia ada pentadbiran dia dan sebagainya. Dulu pengajian pondok masa zaman dahulu dia hanyalah mungkin ustaz ataupun cikgu yang mengajar, itu hanyalah untuk mengajar mengaji dan sebagainya. Tapi bila ada sistem madrasah yang dicetuskan ataupun digerakkan dengan lebih pesat oleh pelajar-pelajar daripada gerakan Islah di Timur Tengah ni, dia balik, so maka dia orang kata apa, memberikan lagi satu ruang lah untuk memajukan lagi pendidikan Islam di Tanah Melayu ketika itu. Alright. So antara madrasah yang terkenal ni adalah Madrasah Masriah dekat Bukit Tajam, dan juga ada satu Madrasah Iqbal. Ini yang kami catat dalam modul lah. Alright. Ada juga yang kata madrasah lain, tapi yang ni yang kita catatkan dalam kita punya modul. So kita follow yang ni sahaja. Alright. Okay, so ini adalah sekarang ni saya rasa Madrasah Al-Masriah ni ada lagi saya rasa. Cuma dah cantik lah. Zaman saya, masa saya kecil, tak cantik lagi. Dia masih kayu. Tapi zaman sekarang saya rasa dia dah jadi bangunan batu bertingkat-tingkat dah salah saya. Tapi baguslah dia masih lagi kekal. Tapi tak pasti sama ada dia dipanggil Madrasah Masriah ke lagi. Alright. Pada masa yang sama itu di zaman Tanah Melayu. Di zaman sekarang ni pendidikan Islam juga diperkemaskan. Antaranya adalah pada zaman kita punya mantan Perdana Menteri, okey,
yang telah memperkukuhkan, contoh dia program JCOF contoh dia. Okey, yang mana program JCOF ni lebih kepada pembelajaran Jawi, Al-Quran dan juga bahasa Arab dan Fardu Ain. Okey, yang diperkenalkan oleh kita punya mantan Perdana Menteri pada awal 2005 di sekolah rendah. Right? So ini juga antara usahalah yang mana untuk memperkukuhkan pendidikan Islam di zaman pendidikan moden sekarang ini. Okey, yang tadi tu kita tengok yang pondok dan sebagainya tu zaman dululah tradisi mungkin. Dan antara perubahan yang berlaku juga adalah mungkin dari segi penasiran bilik darjah. Okey, dulu dia centralized, maknanya semua peperiksaan sentral iaitu oleh kementerian, tapi sekarang banyak peperiksaan penaksiran yang berlaku yang dia desentralkan. Alright, dinyah pusatkan. Dia tak pusatkan lagi, maknanya sekolah perlu memberikan markah, cikgu kena kerja lebih lah. Alright, tu zaman dulu saya rasa 5-6 tahun dahulu ada sistem ni, tapi sekarang ni saya dengar yang sistem yang sebelah kanan ni, alright, yang mana cikgu-cikgu kena isi pelaporan ni, saya tak pasti sekarang ni ada ke tidak. Saya rasa macam tak ada dah. Alright. Tapi mungkin ada yang tak tahulah cara lain, tapi ini yang dahululah yang dipakai. So bila kita kata penasiran berdasarkan sekolah ni secara umum dia, saya tak pergi terperinci, tapi dia lebih kepada mungkin pembelajaran bukan lagi summative. Summative tu maksud dia kita ambil yang hujung je, macam SPM dan sebagainya, tetapi dia lebih kepada formative. Maknanya dia ada ujian bulanan, dia ada peperiksaan pertengahan dan sebagainya. Macam awak lah, bila kat universiti kebanyakannya adalah formative, yang mana awak ada beberapa penilaian yang akan dicampur. Awak bukanlah, maknanya penilaian dia kat hujung sahaja. Alright? So sekarang ni bila kita cakap pasal pendidikan moden, ini dah antaranya. Alright? Dia dah dinyah pusatkan kepada institusi yang lebih kecil, alright, dan pada masa yang sama dia lebih kepada formative dan bukan saja summative. Selain daripada itu, dari segi pendidikan Islam ni, kita ada juga dasar pendidikan tahfiz negara yang sekarang ni berkembang. Pada zaman dahulu, bukanlah zaman dahulu, dan 10 tahun yang lalu lah, yang mana dia diperkenalkan, kebanyakannya dia boleh diperkenalkan sebab dia kata, contoh dia, kalau orang-orang yang tahfiz ni bila dia keluar, dia nak ke mana kerja, dia nak masuk arus perdana susah. Sebab dia punya sistem pendidikan dia agak berbeza. Jadi apa yang kerajaan lakukan adalah kita perlu memberikan diorang kemahiran juga. Maknanya selain dia pandai dari segi ilmu akhirat, pada masa yang sama ilmu duniawi pun dia boleh buat, macam dia boleh hidup lah. Maknanya dia boleh cari duit lah. That's why sekarang ni kalau awak tengok pendidikan tahfiz negara ni dasar ni dia buat bersama dengan TVET. Sebab TVET memberikan skill kepada pelajar-pelajar ni. Maknanya dia boleh juga ada benda lain. Alright, yang dia boleh kata apa untuk menyambunglah dia punya kehidupan dia. Tak semestinya semua orang tahfiz nak kena jadi ke arah agamawan saja, tapi dunia tertinggal kan. Jadi that's why kita ada asal pendidikan tahfiz negara. So dia ada gabungan lah antara kedua-duanya. Okey, seterusnya adalah dari segi bila kita kata pendidikan moden ni, dia ada perubahan-perubahan daripada zaman dahulu kepada zaman sekarang dari segi akta ataupun dasar ataupun polisi. So ini antaranya lah, alright, ini antaranya ordinan-ordinan ataupun syur-syur yang saya rasa awak mungkin terdedah di dalam perkembangan kurikulum kan. Awak akan belajar lah yang ni dengan lebih mungkin mendalam sikit. Saya tak mendalamkan, tapi dia terkenalah juga dengan pendidikan moden sebab daripada dulu kita tak berstruktur, tapi sekarang kita berstruktur dan ada dasar-dasar yang sangat penting yang perlu kita tahu. Contoh dia ordinan pelajaran 52 ataupun 57 dan sebagainya. Ini berkaitan dengan pendidikan Islam tersebut. Okey, contoh dia ordinan 1957, kalau ada 15 orang dalam sekolah tu yang Islam, maka kena ada pendidikan Islam. Kalau dia pergi sekolah Cina sekalipun, tapi ada 15 orang pelajar dalam sekolah tersebut yang Islam, maka automatically sekolah tersebut perlu memastikan bahawa kelas pendidikan Islam disediakan. Okey, so ini antara perkara-perkara lah yang dilakukan dari segi penambahbaikan kepada pendidikan Islam tersebut. Okey, seterusnya bila kita sebut pasal pendidikan ni, kita tak lari daripada dasar pendidikan kebangsaan.
Okey, yang ni sangatlah penting dan saya rasa antara perkara yang mula yang awak belajar mungkin pada awal-awal minggu yang dulu dalam beberapa subjek adalah perkara ini. Yang ni menjadi kita punya haluan, kita punya tunjang lah sebenarnya untuk pendidikan. Walaupun kita akan berubah macam mana pun pendidikan kita di Malaysia, tetapi dia akan berpaksikan kepada perkara ini, dasar pendidikan kebangsaan ini. Yang mana yang saya biru-birukan di sini iaitu potensi individu tu secara menyeluruh. Okey, menyeluruh tu maknanya dari segi jeri tersebutlah. Alright, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Zaman dulu ada juga sekali tu dia kata Jared T itu adalah teknologi, tapi saya tengok dah hilang lah teknologi tu, dia jadi Jerry semula. Okay, so untuk pendidikan kita punya haluan adalah kita nak pastikan setiap keluaran kita adalah mempunyai perkara-perkara asas yang ini. Okay, tapi walaupun begitu of course lah sekarang ni banyak kalau tengok di media sosial dan sebagainya, ada orang kata tak payahlah pergi belajar dekat sekolah sekolah kebangsaan tak bagus, sekolah kerajaan tak bagus, tapi sekolah swasta lagi bagus dan sebagainya. Bagi saya itu masing-masing lah kot mungkin, tapi kalau sekolah kebangsaan ni kalau awak tak ada, kalau cikgu tidak mempunyai latar belakang pendidikan tak boleh masuk. Tapi sekolah swasta boleh, right? Dengan pengalaman dan sebagainya mungkin boleh masuk. Tapi government dia sangat strict. Okay, so ada benda tu kita boleh question balik lah sama ada kesesuaian tersebut. Dua-dua sebenarnya tak ada masalah, tapi saya rasa janganlah merendahkan sama ada sekolah swasta ataupun sekolah kebangsaan. Sekolah swasta tu dia kena bayar dan pada masa yang sama pelajar dia tak ramai. Jadi mungkin nampak lebih better. Tapi kalau kita masuk, kita tengok kualiti dia, mungkin cikgu dia tak pandai, dia tak ada terlatih. Contohnya mungkin kalau ada yang terlatih macam awak ni, mungkin cikgu dia okey kan. Sistem dia tak okey, so kita tak boleh kata. Tapi basically walaupun dia swasta ataupun dia kerajaan, dia sepatutnya tahu mengenai perkara ini. Alright, dasar pendidikan kebangsaan kita. Mana kita nak pergi? Ke arah mana kita nak pergi? Kita nak melahirkan perkara ini. Empat ni. Tetapi sekarang ni awak kena ingat kebanyakan ibu bapa dia lebih kepada intelek tersebut. Dia kadang-kadang terlupa akan perkara-perkara lain. Jadi kalau kita terlupa perkara-perkara lain, contoh dia rohani especially, right? Emosi especially, itulah masalah-masalah yang kita lihat sekarang ni macam-macam. Kan? So benda-benda ni kita kena jagalah. Tapi aspirasi kerajaan tu sangatlah cantik. Cuma cara praktikal tu adalah masalah-masalah atau kekangan-kekangan yang mungkin perlu diambil perhatian lah. Tapi tak boleh nak kata jugalah sekolah kan ramai. Dalam satu sekolah kadang-kadang satu kelas ada 30, 40 seorang cikgu nak handle. So mungkin agak sukar. Itu antara kekangan lah. Okay. Seterusnya, so apa yang perlu anda tahu adalah dasar pendidikan kebangsaan ni dia fokusnya kepada apa? Dia adalah untuk memperkembangkan potensi individu. Pada masa yang sama, bila dia nak kembangkan potensi individu ni untuk apa? Sebenarnya untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan sebagainya. Bermakna dia bagi awak pendidikan yang berkualiti tinggi dan seimbang, sebab at the end of the day awak perlu menyumbang balik kepada negara kita iaitu Malaysia. Jadi memang kerajaan mengharapkan dari segi keluaran-keluaran daripada institusi pengajian dia punya graduan-graduan ataupun keluaran-keluaran lah, sekolah rendah, sekolah menengah ni bukan sahaja ataupun universiti bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi ada akhlak yang mulia dan juga orang kata apa, dia ada keseimbangan dan sebagainya, sebab dia kena menyumbang balik kepada Malaysia. Kalau dia tidak stabil contohnya dari segi emosi ke atau tak pandai dan sebagainya, macam mana nak mencapai kemakmuran negara, right? So dia pusing balik ke arah orang kata apa, dia punya putaran tu. Jadi disebabkan itulah benda ini menjadi tunjang untuk sebarang pendidikan yang berlaku dalam Malaysia ini. Tapi of course lah masalah tu macam-macam lah sekarang ni. So kita tengok ini adalah falsafah dia, yang mana tiga perkara ni dia kena ada kesepaduan. Right? Sebab kerajaan pada masa yang sama dia nak dikeluarkan awak
pada masa sama dia akan dapat modal insan dan modal insan tu akan menyumbang semula pada negara. Alright, tu dia punya tujuan lah. Okey, seterusnya saya akan potong-potong. Alright, so sekarang ini kita ada kebat dan sebenarnya kita dah di penghujung sebenarnya 2025 ni dari segi Malaysian Education Blueprint ni. Alright, MP, apa benar lupa lah pula. Apa dia? Aduh, lupa lah pula nama dia. Tapi kita panggil Malaysian Education MEB dalam English kan. So 2025. Saya rasa dah keluarkan dah ada dah dia punya guideline untuk 2027. Kan pendidikan, asas pendidikan yang baru. So government dia akan selalu keluarkan polisi bukan dasar lah sebenarnya untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia ni dari segi pendidikan dan sebagainya terarah. Alright, terarah. So kita dah di hujung lah ni. So dia akan keluarkan yang baru. Tapi saya ingat saya dah ada dah, cuma dia tak keluarkan lagi. Mungkin 2026 dia akan announce lah. KPM mungkin akan announce. Okey, tapi apa pun seperti yang saya cakap, pendidikan kita ni dicermin, sebenarnya pendidikan di mana-mana lah, dicerminkan oleh perkembangan di sekeliling. Sama ada dalam negara ataupun di keseluruhan dunia. Jadi apa saja perubahan yang berlaku di luar, dia sedikit sebanyak akan berlaku perubahan di dalam bilik darjah tersebut. Dan bukan sahaja di sekolah tetapi juga mungkin di institusi-institusi pengajian tinggi. So dia akan terkesan secara tidak langsung. Tapi ini antara inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan. Alright. Seterusnya, okey, ini yang paling penting sekali dalam MEB ni, Malaysian Education Blueprint ni. Saya tak ingat dalam Melayu dia. Nanti buat carilah dalam Melayu dia apa. So pembangunan anak-anak secara holistik. So dia ada pelan pembangunan apa holistik ni, dia ada aspirasi murid. Yang ni saya rasa nanti mungkin subjek lain pun awak akan lihat, tapi subjek ni pun sebab ini dasar polisi kita. Okey, so apa aspirasi murid, apa yang kita ingin capai dalam mengeluarkan seseorang murid. Pertama dari segi etika, kedua dari segi kemahiran berfikir, maknanya dia boleh berfikir secara kritis, dia mempunyai kemahiran untuk memimpin. Pada masa yang sama dia ada ilmu yang sepatutnya. Seterusnya dia boleh berbahasa dalam paling tidak 2 bahasa, which is bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, dan juga identity national. So yang ni kita fight daripada mula kita sebelum merdeka sampailah sekarang, iaitu identity national yang berkait rapat dengan perpaduan. Disebabkan kita ni masyarakat majmuk. Okay, so ini adalah 6 perkara lah. Kalau awak nak faham lagi dia punya huraian tu, mungkin awak boleh cari buku MEB ni yang saya rasa memang ada sahaja di dalam internet. So awak boleh go through, boleh lihat secara detail apakah komponen-komponen yang ada di dalam setiap elemen yang dinyatakan sinilah untuk aspirasi murid. Alright, yang paling penting aspirasi murid adalah untuk melahirkan murid yang macam mana. Seterusnya adalah dari segi anjakan. So untuk dia mencapai aspirasi tersebut, dia kena ada anjakan, dia nak kena anjak dari satu tahap ke tahap yang lain. So ini adalah 11 anjakan. 11 anjakan yang orang kata apa, yang difokuskan untuk memastikan aspirasi ataupun berlaku, aspirasi murid itu tercapai. Alright, aspirasi murid itu tercapai melalui apa? Melalui transformasi sistem. Maknanya sistem pendidikan tu dari segi sistem penyampaian, sistem penilaian, sistem pengajaran dan sebagainya tu dia ada perubahan. Itu yang dipanggil anjakan. Okay, so dia bermula dengan pendidikan tersebut, murid tersebut dan juga cikgu pun. Cikgu pun kena ada transformasi. Maknanya cikgu, kita tak nak dah cikgu yang orang kata apa, tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi kita perlukan cikgu-cikgu yang berpengetahuan yang tinggi dan sebagainya. So dia akan adalah transformasi. So contoh dia mungkin awak akan macam cikgu bahasa Inggeris kan, dia orang kena dapat TOEFL band 5. Kalau awak tak dapat TOEFL band 5, awak tak boleh jadi cikgu. Kalau apply kan jadi cikgu bahasa Inggeris, awak tak dapat TOEFL band 5, awak tak boleh jadi. Itu antara kontrol yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan bahawa cikgu yang dikeluarkan tu berkualiti. Contoh, sekarang ni pun ada kan untuk bahasa Melayu, tak salah saya, cikgu tu pun mesti ada dia punya kefasihan dia.
dia punya tahap dia. Saya tak ingat dia punya tahap bahasa Melayu dia. Kalau dia nak ajar bahasa Melayu, ini tahap kualiti yang perlu dia ada contohnya. So itu antara perkara lah yang kerajaan lakukan, KPM lakukan untuk memastikan kualiti itu terjaga. Right? So ini antara perkara-perkara lah, kesamarataan akses, semua orang dapat akses, lepas tu murid yang proficient dalam 2 bahasa rakyat Malaysia. Right? Rakyat Malaysia melahirkan rakyat Malaysia yang bangga dengan rakyat Malaysia, menjadi rakyat Malaysia. And then kepimpinan, lepas tu dari segi sistem delivery penyampaian tu macam mana daripada JPN, PPT dan sebagainya. Maknanya tidak tunggu lama-lama kalau ada sebarang masalah dan sebagainya, dan juga kerjasama bersama ibu bapa dan komuniti. Disebabkan oleh perkara ni dia dilihat bila dia buat research, dia mendapati bahawa kalau sekolah ataupun kelas ataupun sekolah tersebut mempunyai jalinan yang agak rapat dengan ibu bapa, maka prestasi anak secara tak langsung juga akan terkesan. Dia menjadi lebih positif. That is why kerajaan KPM saya rasa dia banyak juga cuba memastikan bahawa sekolah-sekolah ni adalah juga buat jaringan dengan ibu bapa dan sebagainya. So macam-macam pertubuhan. Ya, tapi yang paling asas sekali kita ada PIBG lah. Kalau di negara barat contoh dia, jaringan especially di sekolah rendah, dia sangat penting. Macam dulu saya kalau hantar anak saya kat sekolah, pagi-pagi mak bapak kena hantar anak, dia akan suruh mak bapak hantar anak, alright, ataupun carer pun boleh jugalah siapa yang babysitter, tapi budak tu selalu tak akan datang. Macam kita budak je satu boleh je naik bas kan, dekat sana dia tak apa, dia memang lebih suka parents akan hantar, dan parents boleh hantar sampai ke dalam kelas. So cikgu akan duduklah kat situ tengok, lepas tu cikgu boleh, ibu bapa boleh jumpa cikgu dalam masa 5 minit ke kalau nak bincang apa-apa dan sebagainya. So dia agak open. Itu cara dia memastikan bahawa dia ada jalinan. Dan of course pada zaman yang saya pergi itu, sekarang kat Malaysia dah buat juga yang mana pengumuman daripada sekolah kan. Sekarang ada WhatsApp, so selalunya dia masukkan di dalam WhatsApp lah. Kalau masuk WhatsApp ibu bapa dan sebagainya, sekolah akan hantar apa yang berlaku di sekolah dan sebagainya. Itu adalah jalinan. Sebab didapati bahawa daripada research yang dilakukan, kajian yang dilakukan, bila ada kerjasama ni, dia akan mempositifkan lagi, alright, perkembangan pelajar tersebut, dan sekolah tersebut pun akan dapat manfaat. Alright. So inilah antara anjakan-anjakan yang dilakukan. Seterusnya adalah dari segi aspirasi sistem. Tadi kita tengok aspirasi murid. Yang ni kita tengok aspirasi sistem. So yang ni awak kena faham lah. Saya rasa tempat lain, subjek lain pun akan belajar juga. So akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Alright, so ni 3 dia dan ini gelombang dia ke bawah ni. Apa yang berlaku dalam 5 aspirasi pendidikan. Ingat ada 2, aspirasi murid dan juga aspirasi pendidikan. Nanti awak pergi LM dan sebagainya, awak akan nampak di dinding-dinding sekolah akan adalah aspirasi murid dan aspirasi pendidikan ni bersama juga mungkin dengan transformasi transformasi pendidikan yang 50 tu. So dia akan letak kat semua sekolah akan ada perkara ni. Alright, so ini adalah dia punya aspirasi dia lah dari segi akses. Akses tu maksud dia apa? Akses tu maksud dia ke semua orang mempunyai akses untuk masuk sekolah. Tidak ada yang tertinggal. Alright, itu yang paling penting sekali. Dan enrollment sekolah bermula daripada umur 5 tahun. Okay, sekarang ni kan, baru-baru ni dia ada cakap, dia orang tengah mengkaji sama ada nak awalkan lagi. Right, yang ni kita tak mewajibkan. Tapi dia boleh masuk umur 5 tahun kan. Tapi dia tak wajibkan. Tapi kalau dekat negara barat, 5 tahun tu dah tadika. 6 tahun tu dah jadi 1. So masa anak saya balik sini, dia kena patah balik. Tapi di sana, 5 tahun dah tadika. Dah darjah 1. Dah belajar dah. Okay, alright. So ini adalah akses, semua orang akan dapat peluang untuk belajar, tak ada satu yang tertinggal. Itu yang penting maksud akses. Kualiti ni adalah dari segi kualiti pendidikan tu lah, nak macam mana. So kualiti tu kita nak pastikan bahawa kita ni antara yang berkualiti tinggi. Tapi kita ni on and off, kejap capai, kejap tak capai, dan dia akan ada contoh dia exam kan, exam PISA yang dilakukan
untuk semua negara-negara Asia Tenggara, antaranya Thailand, Singapura dan sebagainya. Malaysia pun antaranya dia akan ambil budak pelajar-pelajar umur 15 tahun di sekolah-sekolah tertentu. Contohnya kalau sekolah Bangi ni dia ambil juga sekolah Jalan 3. PISA, exam PISA ni dia akan buat ranking lah. Apa nama, negara mana yang dia punya dia punya pendidikan tu berkualiti. So Malaysia ni dari segi matematik ni selalu out lah, akan ke bawah lah. Kadang-kadang Vietnam better pada kita, kadang-kadang kita better pada Vietnam. Dia macam tu lah. Even English pun dia ada subjek-subjek tertentu yang dia akan test science, English, I think dengan maths kot. 3 ni dia nak rank dalam Asia Tenggara ni, kualiti pendidikan mana yang bagus contoh dia. Alright, so KPM ni dia sentiasa cubalah sedaya upayalah untuk memastikan bahawa kita ni akan menjadi 1/3 paling atas lah. Kadang kita capai, kadang selalunya tak tercapai. Alright, so apa yang dia lakukan? Inilah dia buat kebat, dia buat STEM, dan cikgu pun sebab dia terkesan juga secara tak langsung. So cikgu-cikgu mana yang pemimpin-pemimpin sekolah ni yang pengetua-pengetua ni ataupun mungkin penolong pengetua ke dan sebagainya, dia akan pergi orang kata NPQL ni adalah QEL ni adalah lebih kepada khusus pentadbir sekolah. Macam mana awak nak mentadbir sekolah dan sebagainya, awak nak jadi pengetua, awak kenalah pergi khusus-khusus ni. Alright, even khusus residency, imersif dan sebagainya lah. So ini adalah benda-benda yang dilakukan untuk cuba meningkatkan kualiti pendidikan. Alright, dari segi penyampaian, dari segi penilaian dan juga kualiti cikgu dan juga pentadbir-pentadbir di sekolah tersebutlah. Equity pula adalah dia beza dengan akses dengan dengan apa tadi? Dengan akses equity quality kot. Equity ni dia lebih kepada equity ni adalah lebih kepada jurang tersebut. So jurang, sebab kita tahu bahawa di kampung, sekolah kampung dengan sekolah bandar, contoh dia pelajar bandar dia cepat pick up contoh dia. Sebab dia mempunyai banyak akses. Okey, tapi kat kampung mungkin akses dia tak banyak dan sebagainya. So kadang-kadang kita tengok keputusan peperiksaan tak bagus dan sebagainya. So KPM telah cuba mencari cara-cara usaha untuk memastikan jurang antara pelajar lelaki versus pelajar perempuan, sekolah di kampung versus sekolah di bandar, sekolah sekolah orang asli dengan sekolah kebangsaan yang biasa, semuanya akan berada pada tahap yang sama. Walaupun susah, tetapi apa yang dilakukan adalah cuba mengecilkan jurang yang wujud. Even pelajar lelaki dengan pelajar perempuan pun ada jurang dia. So untuk memastikan jurang tersebut makin mengecil. Especially dari segi contoh dia, kalau di sekolah rendah, budak lelaki compare tu budak perempuan, budak lelaki dia lambat sikit. Dia lambat sikit nak membaca, dia lambat sikit nak mengira, dia lambat pick up. Budak-budak perempuan dia cepat pick up. Tetapi kalau katalah cikgu tu biarkan dia, sama juga dengan sekolah menengah. Budak lelaki kadang-kadang dia lambat pick up tau. Dia masuk form 4 kadang-kadang baru dia laju. Dia boleh potong pelajar wanita. Tetapi kadang-kadang cikgu dia tengok budak lelaki ni tak pandai dan sebagainya, dia tinggalkan. Itu yang memberikan kesan banyak kepada pelajar-pelajar lelaki kita yang ketinggalan untuk masuk IPTA dan sebagainya. Sebab dia perkara itu biologi dia. Right? Dia mula lambat tapi sebenarnya kalau dia cukup orang kata pengukuhan di sekeliling dia tu, sokongan, dia boleh accelerate dengan lajunya. Dia boleh kalahkan budak perempuan. Tapi kebanyakannya itulah sebab mungkin terlampau ramai dalam kelas dan sebagainya, dia agak sukar. Kan? Dan kebanyakannya kata dari segi jurang ni, kalau saya kata lelaki dengan perempuan ni, cara pembelajaran lelaki, banyak research menunjukkan cara pembelajaran dia lain. Dia tak macam budak perempuan. So mungkin budak perempuan cara pembelajaran dia boleh duduk diam-diam dekat meja dan menerima apa saja. Budak lelaki dia tak. Ni semua dari segi biologi lah. Right? So apa yang berlaku adalah KPM cuba mengurangkan jurang-jurang yang ada ini. Alright? So antaranya juga adalah dalam MEB tu, Malaysian Education Blueprint tu juga ada dinyatakan mengenai murid yang berkeperluan
khas. Berkeperluan khas ni bukan saja murid-murid yang OKU, tetapi juga murid-murid yang pintar dan pintar cerdas ni. Contoh dia di USIM kita ada kan pemata pintar tu kan. Yang tu antaranya lah, itu kita panggil murid berkeperluan khas. Dia bukan OKU saja, ni murid-murid yang special. Termasuk jugalah murid-murid orang asli. Murid-murid orang asli. So apa yang dilakukan adalah cuba kurangkan jurang untuk memastikan bahawa kalau dia keluaran daripada sekolah ni tak semestinya dia tak bagus. Dia kalau keluaran sekolah ni dia bagus, tak boleh. Itu yang dia cuba kurangkan. Alright, so yang orang asli ni lah yang kita panggil sekolah model khas komprehensif atau K9. Ini adalah sekolah-sekolah untuk kanak-kanak orang asli, yang dia buat asrama dan sebagainya supaya memastikan bahawa tidak tercicir budak-budak sekolah asli ni. Benda-benda macam yang saya cerita ni adalah benda-benda juga yang boleh ditanya di dalam interview awak sebagai seorang guru. Dia akan tengok apa yang awak faham mengenai sistem pendidikan negara, mengenai MEB dan sebagainya. So inilah benda-benda yang anda boleh ceritakan nanti juga di dalam interview anda. Seterusnya perpaduan, tak ada masalah saya rasa yang ni. So perpaduan di antara murid ni sangat diperlukan. Perpaduan dari segi, selalunya kita boleh cakap kita masyarakat majmuk lah. So antara benda yang dilakukan adalah RIMUK, rancangan integrasi murid, yang dilakukan untuk perpaduan, yang dilakukan untuk yang dilakukan melalui aktiviti sukan, daripada aktiviti sukan dan juga aktiviti koko. So yang mana apa yang dilakukan adalah kita ni walaupun kita duduk bersama tetapi sistem pendidikan kita masih berbeza. Contoh dia sekolah kebangsaan, masih ada sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan India dan juga of course yang arus perdana sekolah kebangsaan tersebut. Inspirasi kerajaan adalah bila dibuat sekolah kebangsaan, dia nak semua orang ada perpaduan tapi agak sukar. Alright, macam-macam masalah. Okey, macam-macam perkara yang perlu dipertimbangkan. Jadi mungkin apa yang dilakukan oleh sekarang ni sekolah Cina, dia masih lagi nak pergi sekolah Cina. India masih lagi sekolah Cina, so masih lagi ada perpecahan. Jadi diperkenalkan RIMUK ini. RIMUK ni adalah untuk apa? Untuk sebenarnya cuba menggabungkan atau menyatukan pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah berbeza ni melalui aktiviti-aktiviti koko. So kadang-kadang contoh dia katalah macam USIM USIM jadi dia punya host. So mungkin Inti College, Manipal ke ataupun Mila University ke dan sebagainya, dia akan datang. Dia akan datang dan dia akan berkampung di USIM. Dia akan mainlah macam-macam, mainlah permainan ataupun mungkin ada persembahan dari kaum Cina, pelajar-pelajar kaum Cina, persembahan daripada pelajar kaum India dan sebagainya. Sebab dia punya tujuan dia adalah untuk menerapkan perpaduan di antara pelajar. Macam USIM lah, USIM pun kita pun kadang-kadang di question, di soal sebab kita ni banyak, disebabkan Islam kan kita banyak pelajar Melayu. So pelajar Melayu ni tak ada perpaduan lah sebenarnya USIM ni. So macam mana kita nak pastikan kita dapat perpaduan? So adalah beberapa fakulti di USIM ni yang akan ambil inisiatif. Dia akan buat dengan masa college contoh dia dan sebagainya. So ini antara perkara yang kita lakukan untuk memastikan bahawa kita tak terkeluar daripada aspirasi kerajaan. Alright, dari segi perpaduan tersebut. Tapi awak perlu tahu sebagai bakal seorang guru, tak pasti di mana, tapi bakal seorang guru, contoh dia adalah RIMUK ini. Alright, RIMUK ini. So kita ada macam-macam. RIMUK ni adalah melalui koko dan juga sukan. Alright. Okey. Kenapa diperlukan? Saya rasa jelaslah kita punya persefahaman tu masih lagi kurang. Dan seterusnya sistem pendidikan, penambahbaikan aspirasi sistem pendidikan kan, antara yang lainnya adalah dari segi penyampaian. Kita punya penyampaian ni didapati agak slow contoh dia. Jadi KPM melalui PPM ni dia cuba untuk memotong, memintas dan sebagainya supaya perkara-perkara yang penyampaian maklumat, penyampaian dari segi maklumat lah especially akan cepat sampai kepada sekolah ataupun even perbelanjaan dan sebagainya akan cepat sampai ke sekolah contoh dia. Right? So sistem penyampaian tersebut tu dari segi kecekapan. Jadi pastikan anda tahulah aspirasi sistem pendidikan tu dengan aspirasi murid tersebut.
Alright, so dari segi pendidikan ni, Talcott Parson ni, dia adalah yang memperkenalkan pembelajaran abad ke-21. Dia kata sekolah ni dia ada banyak fungsi. Antaranya, kalau ikut adalah pertama sekali dia adalah medium dan alat sosialisasi. Sebab itulah KPM sangat menekankan semua benda dia akan berlaku di sekolah. Sebab di sinilah platform untuk memastikan bahawa kita selain daripada mendapat ilmu, kita juga berkenalan antara satu sama lain. Sebab kat tempat lain memang kita tak kenal lah. Awak tak akan pergi ni rumah orang Cina kalau awak tak kenal Cina tersebut kan, keluarga Cina tersebut contoh dia. Tapi di sekolah lah awak akan kenal, sebab kalau kita tak kenal mungkin orang kata apa, tidak akan membawa imbangan kepada negara. So that's why perlu kepada perpaduan tersebut. Dan sekolah adalah tempat yang paling sesuai sekali. Sekolah, universiti dan sebagainya yang mana semua berhimpun di satu tempat. Seterusnya adalah sekolah ada tempat untuk memberikan motivasi yang positif, right? Supaya kita boleh congkil individu punya kebolehan dan sebagainya. Dan juga sekolahlah tempat yang kita boleh memastikan bahawa mobilisasi generasi akan berlaku. Maknanya kadang-kadang melalui pendidikan lah kita boleh mengimprovekan kita punya kehidupan. Okay, mungkin awak daripada anak petani tapi awak belajar rajin-rajin, mungkin awak dapat masuk orang kata apa, fakulti perubatan dan sebagainya, awak dapat mengubah keluarga awak sikit. So ini kat mana yang dapat? Dekat sekolah. So walaupun banyak influencer kata sekolah tak membantu dan sebagainya, ya pada satu tahap ya, tapi satu tahap yang lain ada juga perkara-perkara sekolah ni fungsi dia sangatlah penting dalam kehidupan seseorang. Alright? Okey, ini adalah 3 teori fungsionalisme, konflik dan juga pendekatan kajian pendidikan. Fungsionalisme ni apa kalau awak ingat? Kalau awak tak ingat, tak tahu, tapi dia lebih kepada masyarakat ni mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. So setiap masyarakat kita mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Kalau kita tengok dari segi makro dia yang besar ni, kita ni apa benda? Kita ni semua walaupun kita berbeza dari segi kerja, berbeza dari segi muka, dari segi latar belakang dan sebagainya, tetapi perbezaan itu tidak membuatkan kita tidak baik antara satu sama lain ataupun menyebabkan jurang yang lebih besar. Dari segi fungsionalisme ni dilihat kepada walaupun kita berbeza-beza tetapi kita akan cuba mencapai keharmonian. Jadi macam mana kita capai keharmonian melalui pendidikan? So kita itulah sharing value, sharing nilai, sharing kefahaman dan sebagainya. Alright, supaya at the end of the day kita dapat menyumbang dan kita dapat memastikan bahawa negara kita ni selain daripada ekonominya baik, stabil dan sebagainya. So itu teori fungsionalisme. Manusia ni berbeza-beza tetapi dalam perbezaan itu dia akan cari titik tengah untuk memastikan bahawa mereka dapat hidup seimbang. So ia berlaku dalam sistem pendidikan juga. Di platform pendidikan tersebut, imbangan tersebut yang dicari, alright, melalui pendidikan. Seterusnya adalah, alright, ini saya awak baca lah kot. Alright, saya pergi laju gila ni. So memang insyaAllah kita boleh habis dalam masa yang terdekat ini. Right, so masyarakat, ini struktur dia, bahagian dia, alright, berfungsi dan kita ni seperti organism, alright, yang kecil-kecil tapi kita menyumbang kepada satu sama lain. So fungsi ni dia macam-macam. Dia boleh jadi fungsi dari segi background kita, fungsi dari segi pekerjaan kita, fungsi dari segi pendapatan kita, fungsi kita berbeza-beza. Alright? Contoh yang ketara mungkin adalah dari segi stratifikasi sosial yang mana kita ni ada B40, M40 dan sebagainya, M20, M40, T20 dan sebagainya kan. Itu fungsi. Itu pun perbezaan juga. So kita walaupun kita berbeza, kita tidak membesarkan jurang tersebut tapi kita mencari cara untuk mengecilkan dan ia boleh berlaku melalui pendidikan. Seterusnya adalah dari segi perkara-perkara yang dilihat lah, yang ni lah. Okay, yang ni stability, tu benda mana dia tak nak pergi ya. Sekejap. Stability, harmoni dan juga evolusi. Yang paling penting sekali fungsionalisme ni awak kena ingat adalah kita berbeza tetapi
fokus dia adalah macam mana kita memastikan bahawa perbezaan kita tu tak ketara. Macam mana kita memastikan bahawa perbezaan kita itu masih lagi boleh mewujudkan stability untuk kemakmuran negara. Dan ianya akan berlaku of course melalui pendidikan di sekolah dan sebagainya. So kalau ahli fungsionalisme, dia akan tengok kat sekolah, sekolah ni ada tak fungsi-fungsi ni? Stability, boleh mencetuskan harmoni dan sebagainya. Okey? Seterusnya adalah inilah sekali lagi saya explain secara umum dari segi pendidikan tersebut. Okey, katalah contoh dia kita ada struktur masyarakat, kita ada seperti saya cakap lah, dia boleh jadi pekerjaan dan sebagainya, tapi kalau saya nak tengok dari segi makro, kita boleh tengok kerajaan, fungsi pendidikan, fungsi keluarga, fungsi kesihatan dan sebagainya, itu struktur. Kita lihat beza fungsi-fungsi dia. Dan fungsi-fungsi ni sepatutnya dia bekerja antara satu sama lain. Walaupun dia sebenarnya aim dia adalah benda aim yang beza, tetapi dia sepatutnya boleh harmoni. Itu key dia kalau nak tahu fungsionalisme, itu key dia. Key dia adalah berbeza tetapi dia akan cari jalan tengah untuk mencapai keharmonian. Alright. So selalunya tidak ada masalah lah kalau kat sekolah ni. Alright. Kalau kat sekolah ni sebab fungsi sekolah contoh dia dah clear, iaitu pendidikan. Pada masa yang sama dia juga memberikan pendidikan sosial, pendidikan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan sekolah ni seperti yang saya mention hari tu, minggu lepas tu kita ada fungsi tersurat dan juga fungsi tersirat. Tersurat tu bermakna kalau awak pergi sekolah awak dapat apa? Sepatutnya awak dapat apa dan itulah yang awak akan dapat. Tapi pada masa yang sama, sekolah juga akan mempunyai fungsi-fungsi lain yang tak dijangka. Tapi didedahkan di sekolah, dia dah jumpa kawan-kawan yang berlainan dan sebagainya, so dia akan dapat sifat-sifat lain contohnya, ataupun ilmu pengetahuan yang lain contohnya. So ini adalah fungsi tersirat. Pada masa yang sama, contoh di sekolah saya ambil, okay, dia boleh juga menyebabkan dysfunction. Right, disfungsi. Disfungsi ni apa? Disfungsi ni adalah kesan negatif yang dialami oleh masyarakat akibat sistem tersebut tidak berfungsi. So kalau soalan saya, kita nak keluarkan lah kot soalan ni. Kalau soalan saya, contoh dia, berikan yang manakah satu perkara-perkara yang kita boleh anggap sebagai disfungsi dalam sekolah. Okey, contoh dia, awak rasa contoh dia apa? Saya tanya dululah, Nazatul Shima ada? Nazatul Shima, ada tak? Ada doktor. Mampus kau. Nazatul Shima Ada panggil doktor. tapi tak ada. Oh ada, okey. Kalau sekolah kan, disfungsi sekolah ni fungsi dia kita nak pergi belajar 3M, menulis, mengira, membaca, lepas tu kita pada masa yang sama mungkin fungsi tersirat dia kita akan dapat kita akan dapat jadi leader, cikgu akan ajar untuk kita jadi leader, jadi pengawas dan sebagainya. Itu adalah fungsi tersirat. Tetapi pada masa sama, kadang-kadang fungsi sekolah tu dia tak dapat dijalankan dengan baik. Contoh dia awak rasa-rasa tahu tak? Apakah contoh fungsi sekolah yang dia tak dapat jalankan dengan baik menyebabkan dia dikira sebagai disfungsi? Mungkin sekolah tak dapat lahirkan murid yang berdisiplin kot doktor. Pandai, betul? Betul. Alright, satu murid yang tak berdisiplin. Kenapa awak kata macam tu? Sebab kalau kita tahu sekolah kan untuk kita train murid, untuk bina murid jadi seorang yang berdisiplin. Fungsi pergi sekolah lah, sebab kita hantar pergi sekolah. Tapi disebabkan perkara tu murid tak belajar, semua jadilah murid tidak berdisiplin. Macam tu. Betul? Betul. Pandai pun. Terima kasih. Boleh jawab soalan peksa. Okey, seterusnya. Hasbullah Hasan. Hasbullah ada ke? Hasbullah. Ya, ada doktor. Ada. Hasbullah dekat mana? Perlis Dekat Perlis. So bagi contoh disfungsi sekolah. Ni pernah keluar dalam exam banyak kali. Sama ada boleh jawab ke tidak lah. Saya tanya balik. Contoh disfungsi tadi dia bagi adalah satu dari segi disiplin. Apa lagi fungsi sekolah yang sekolah tak dapat capai? Itu kita panggil disfungsi. Hasbullah. Cepatlah.
Sekolah kita pergi adalah untuk apa? Belajar. Untuk belajar. Kalau disfungsi untuk belajar, apa akan berlaku kalau disfungsi? Kalau tujuan belajar itu tidak dapat dicapai, akan jadi apa pelajar tersebut? Macam mana dia punya performance? Belajar. Kalau tak belajar boleh kan? Apa dia? Dia tak cemerlang lah ke akademik dia. Bila tak cemerlang akademik, sekolah punya status pun rendah kan. Jadinya itu pun disfungsi juga. Pelajar tersebut tak dapat apa yang sepatutnya dia belajar. Ataupun mungkin keciciran dari segi, bukan keciciran, dari segi selalu tak datang kelas, tak datang sekolah. Itu pun adalah disfungsi. Alright? Tak datang kelas, kekerapan tak datang kelas ataupun keciciran ke, dia tak dapat pergi sekolah sebab dia miskin ke dan sebagainya, so dia pergi sekolah sekejap lepas tu tak pergi. Itu semua adalah contoh-contoh disfungsi. Okay, so kalau kita orang tanya, pastikan awak boleh jawab. Alright, seterusnya. Sebab saya tak bagi contoh je kat sini. Alright, so ini adalah maksud dia. Struktur berfungsi adalah apa yang diharapkan itu yang didapat. Tetapi struktur disfungsi ni adalah dia harapkan sesuatu, sekolah tu adalah tempat dia belajar, untuk tempat dia mengubah kehidupan dan sebagainya, tetapi tak dapat. Alright. Contoh dia kalau di universiti, disfungsi dia, contoh dia adalah sekarang yang boleh dilihat adalah awak adalah keluaran engineering. Tetapi bila awak keluar, awak tak dapat kerja engineer. Awak jadi kerja food panda. Itu disfungsi. Disebabkan oleh dia tidak mencapai apa yang diharapkan. So kita kena tengok baliklah, adakah salah institusi tersebut ataupun kehendak luar tu dia tak ada ruang. Dia tak ada ruang untuk dia maju ke depan, contoh dia. So itu disfungsi. Okay, ni antara contoh lah. Okey, seterusnya faham asalkan awak faham konsep boleh jawab soalan PESA. Alright, ini adalah dari segi fungsionalisme, apakah maksud sekolah tersebut. Right, so sekolah ni pada masa yang sama, integrasi sosial, proses untuk kita belajar berkawan, macam mana kita nak belajar orang kata apa, sama rata dan sebagainya. Ni yang berlaku di sekolah. Alright, so dari segi teori konflik pula, dia kata dia berbeza sikit dengan fungsionalisme. Kalau ingat konflik ni, dia kata manusia ni dia sentiasa dalam keadaan konflik. Asyik gaduh je, ada ketegangan. Tapi tak sebenarnya ketegangan yang ada pertumpahan darah. Tapi kita sentiasa dalam konflik. So bagi dia adalah, dia kata kehidupan masyarakat ni dia tak teratur. Dia tak stabil. Dia sentiasa ada tekanan. Dia perlu ada tekanan supaya dia akan ada perubahan. So bukan macam fungsionalisme, konflik ini dia kata tak, masyarakat dia selalu sentiasa dalam keadaan tekanan ataupun konflik. Dia sama ada konflik dengan orang lain ke, grup lain ke dan sebagainya tu, itu ikutlah. Right? Konflik ni kadang-kadang selalunya adalah awak punya impian tu tak tercapai. Apa yang awak hendak tu tak tercapai. Jadi apa yang berlaku adalah melalui tekanan ni lah akan jadi perubahan. Jadi dari segi pendidikan, bagi teori konflik, mereka yang memegang kepada teori konflik ni, dia kata sekolah ni sebenarnya dia memang berfungsi untuk menjadi satu platform untuk peluang lah untuk orang mengubah mobilisasi dan sebagainya, kehidupan dia, ekonomi dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, bagi dia adalah sekolah ni tak berfungsi dengan sepenuhnya. Sebab dia kata sekolah ni kadang-kadang dia sebenarnya dikawal oleh orang yang berkepentingan. Jadi orang yang berkepentingan ni, dia nak pastikan bahawa okey, orang dia sahaja yang akan maju ke depan. Orang lain tak maju. So bagi dia sekolah ni mengekalkan kedudukan status quo. Status quo ni apa? Status quo tu macam saya explain lah. Maknanya dia kata okey, grup dia je yang boleh ke depan. Bukan orang lain. Dia golongan dia saja, golongan elit saja. So maknanya dia ada kelebihan. Dia kata, ini menurut teori konflik. So dia kata disebabkan itu, masyarakat akan tidak, orang kata takkan sepuas hati lah. Sebab dia tak equal, dia tidak adil. Even dalam sistem pendidikan. Sebab dia kata dalam masyarakat biasa ni pun selalu akan ada satu masyarakat yang akan dia ada power, at the same time dia ada kepentingan dia. So dia boleh kontrol masyarakat tersebut. So dia kata that's why manusia ni ataupun masyarakat ni sentiasa akan tak puas hati.
Alright. So dari segi pendidikan ni dia kata memanglah. Dia kata maknanya pendidikan yang diberi di sekolah-sekolah ni sebenarnya some sort of dikontrol jugalah, maknanya sebab kita ada aliran. Jadi kita ada aliran ataupun mungkin kita akan ada kaum-kaum tertentu contoh dia yang kita nak tolak ke depan. Disebabkan oleh itu dia akan dapat kelebihan kepada orang lain. So kalau funksionalisme rasa kita boleh dapat sama rata, teori konflik kata tak, kita tak boleh. Sebab dia akan ada some sort of ketegangan lah. Sebab ketidakadilan tu akan wujud. Okay, saya bagi contoh, mungkin ada baik betulnya. Saya bagi contoh katalah peperiksaan SPM lah. Ini untuk awak fikir peperiksaan SPM. Contoh dia kalau awak tengok di sekarang ni banyak pusat-pusat tuition yang dikeluarkan. So kadang-kadang orang yang dapat result SPM ni bukanlah semua. Tapi kan adalah. Dan yang mana sebenarnya pada awalnya dia tak pandai. Tapi disebabkan keluarga dia ada duit, keluarga dia ada akses dan sebagainya, boleh tolak dia menjadi cemerlang. Okay, macam kat Bangi ni contoh dia, sebab saya duduk Bangi. Kalau SPM kan, contoh awak pergi pusat tuition PPTI tu kan. PPTI, pernah dengar ke PPTI punya pusat tuition tu? Ada siapa-siapa pernah ikut ke tuition PPTI yang ajar matematik dan sebagainya? Tak pernah? Tak pernah. Okey. Untuk pusat tuition tu saja, okey, untuk pusat tuition tu saja, contoh dia kalau saya ambil, katalah anak saya nak SPM, saya ambil baru ni dan anak saya semua dah habis SPM yang sebelum-sebelum ni lah. Okey, kalau saya ambil yang komprehensif punya, maknanya dekat SPM ni ada sebelum SPM, dalam sebulan sebelum SPM tu tiap-tiap malam ada ataupun 3 hari seminggu ada. So saya kena bayar contoh dia dalam 1,900 untuk anak saya ikut kelas tu sebulan saja. Kalau saya nak ikut kelas PPTI tu masa exam, mana SPM ada, so malam tu pun dia declare, dia kena bayar lagi contoh dia. So imagine siapa yang nak pastikan anak dia pandai dan sebagainya, dia kena ada akses kepada duit. So kalau dia awak kira macam mana kalau keluarga yang tak ada duit, maknanya anak dia hanya akan bergantung kepada tuition di sekolah saja berbanding dengan orang yang punya akses. So that's why teori konflik ni mengatakan, memang betul lah, mengatakan bahawa tu sampai extent dia kata that's why dia orang yang ada akses saja yang akan sentiasa ke depan dan dia akan mengekalkan status quo tu. Maknanya orang yang mempunyai power dan akses tu dia akan sentiasa ke depan. Dia akan memastikan orang yang tak ada benda tu akan ketinggalan lah. Maknanya akan duduk kat tahap tu lah, dia tak boleh naik semua. Dia kena ada imbangan tersebut. Okay, so saya bagi satu contoh yang tu lah bagi saya lah, sebab saya nampak siapa yang ada akses, anak dia tak pandai dan sebagainya pun, anak dia tak ada A pun, tapi kalau awak pergi contoh dia pusat tuition yang ekstra ataupun awak datang, so orang datang ke rumah dan sebagainya. Saya pernah ambil contoh lah, saya bagi je lah, saya pernah ambil tuition untuk anak saya, sekali tuition 1 jam contoh dia 100, contoh. Okay, macam nak pengsan lah juga kan, nak kena bayar parents. Tapi maknanya awak imagine lah kalau orang yang tak ada duit. Saya ambil pun sekejap je lah yang tu. Tapi nak bagi contoh yang real, yang berlaku supaya awak boleh fikir macam mana kita nak bantu pelajar-pelajar kita. Alright? Sebab dia keseimbangan tu kita cuba capai melalui pendidikan, tetapi tak boleh dicapai. Dan ini dinyatakan dalam teori konflik. Alright? Mengenai keistimewaan tertentu. Alright? Dia tak semestinya kaum, tetapi juga kadang-kadang tu itulah dari segi struktur keupayaan dan akses. So bagi teori konflik ni, kata pendidikan ni tak adil. Tak berapa adil lah, sebab dia mengekalkan. Alright, hidden curriculum ni adalah apa? Hidden curriculum ni macam tuition lah. Tuition dan sebagainya ni dia membantu golongan tersebut, okey, untuk maju ke depan. Macam sekolah di Malaysia tak pun nampak sangat, tapi kalau kadang-kadang sekolah di luar negara dia akan nampak perbezaan. Kalau sekolah tu sekolah yang mungkin daripada golongan elit, dia punya fasiliti di sekolah, dia punya akses kepada ilmu di sekolah, semua tu canggih-canggih. Tapi kalau sekolah yang mungkin kekurangan, keliling dia tu adalah orang-orang yang mungkin bukan orang-orang senang dan sebagainya. Okay, so bagi dia kata sekolah ni tak memberikan keseimbangan, dia lebih kepada mengekalkan kekuasaan. Maknanya status quo lah, maknanya dia tak bagi
orang ni je, banyak ni je boleh ke depan. Yang lain tak boleh. Something like that. Itu maksud dia status quo, right? Yang ni pun kita selalu tanya dalam exam. Jadi pastikan awak tahu maksud status quo tersebut. Seterusnya, okey. So, bila kita dah melihat apa yang berlaku di sekeliling dan sebagainya, satu perkara yang kita perlu pastikan adalah cikgu tersebut. Cikgu tu dia kena be alert lah. Bila awak masuk sekolah, awak kena be alert dengan surrounding, dengan keliling awak. Dan antara perkara yang mungkin yang anda perlu lakukan nanti masa semester 2 adalah untuk membuat some sort of kajian yang kecil. So, seorang cikgu tu kalau dia cikgu yang bagus, dia akan sentiasa membuat kajian. Dia akan fikir, dia muhasabah balik lah. Kenapa jadi macam ni? Kat mana orang tak faham dan sebagainya. So, ini kita panggil kajian pendidikan ataupun kajian tindakan. Right? Kajian tindakan yang awak akan belajar dengan Dr. Fariza mungkin, Dr. Hazrina mungkin dan sebagainya. Yang mana dia akan macam di usia ni kita letak bersama dengan latihan mengajar. Sebab awak kena pergi sekolah tu, awak tengok pengajaran ke dan sebagainya, awak kena muhasabah, lepas tu awak kata, okey, macam mana saya nak improvekan perkara ini. Inilah kajian tindakan. Jadi walaupun awak bukan student di PPI pun, sekalipun seseorang guru yang bagus, dia akan melakukan muhasabah. Macam mana kita nak betulkan subjek ni? Macam mana kita nak betulkan cara pengajaran kita? Macam mana kita nak pastikan semua pelajar datang ke sekolah? Itu semua berlaku di dalam konteks pendidikan ataupun sekolah tersebut. Dan ini kita boleh panggil kajian tindakan. Saya tak nak explain banyak-banyak about kajian tindakan, tapi dia lebih kepada nanti awak akan belajarlah dengan Dr. Fariza. Alright? So, kenapa perlunya kita lakukan some sort of kajian atau penelitian disebabkan oleh peranan sekolah tu sangatlah penting. Walaupun kita orang kadang-kadang pandang remeh, tapi dia sangatlah penting. Keperluan untuk belajar tu walaupun secara direct tidak diperlukan hanya sebiji-sebiji seperti mana yang di alam pekerjaan. Maknanya, kalau awak belajar sains ni, bila awak keluar tak guna pun tak semestinya. Right? Dia memberikan ruang-ruang lain untuk awak mantapkan. Dia tak semestinya knowledge sahaja. Alright? So, adalah penting supaya bila kita tahu ada teori-teori ni, kita tahu apa fungsi sekolah dan sebagainya, awak sebagai mungkin bakal guru ataupun seorang guru kat KAFA dan sebagainya, dia sama je konsep dia. Awak kena prihatin lah mengenai apa yang sedang berlaku dan awak kena cuba cari jalan supaya jurang tu, especially di Malaysia ni, akan kurang lah dari segi akses, dari segi akses pendidikan, akses knowledge, akses facility dan sebagainya. Dan ini orang kata apa, kajian seperti yang saya cakap banyak berlaku dan mereka dapati bahawa kalau ada sokongan daripada ibu bapa, dia akan lebih membantu sekolah tersebut ataupun lebih membantu performance pelajar tersebut. Okey, kalau dekat sini tak ada. Kalau kat sini dulu saya selalu akan dapat panggilan daripada cikgu sekolah bila anak saya tak buat kerja sekolah. Kan, cikgu akan telefon, cikgu kata, puan, tengok anak puan ni. Sekolah tak buat homework dia dan sebagainya. Contoh. Kan, tapi kalau pergi negara barat, saya pernah dapat beberapa panggilan telefon yang mengejutkan saya sebab saya terkejut. Saya tak pernah dapat. Sebab kat Malaysia saya selalu dapat anak saya tak buat homework. Anak saya selalunya tak buat homework lah ataupun tak bawa buku teks dan sebagainya. Tapi di negara barat, kalau anak saya buat baik, dia akan telefon. Saya pernah dapat contoh dia kata, puan, saya nak cakap kat puan, kata anak puan hari ni dia dapat 100% dalam dia punya latihan contoh dia, ataupun dia hari ni sangat baik, dia sangat tolong cikgu dan sebagainya. So saya memang masa tu jadi culture shock jugalah. Saya macam, anak saya okey, anak puan okey, tak ada apa-apa, jangan risau, cikgu tu akan call. Sebab di sana seperti juga di sini, dilihat penglibatan ibu bapa tu sangat penting. Dia akan beri impact kepada pelajar tersebut. Cuma kita kat Malaysia ni mungkin terlampau ramai kot. Jadi agak sukar lah kita nak pantau. Tapi kalau di negara barat, kalau sekolah rendah memang dia kecil-kecil. Dia tak ramai student dia, dalam 20 lebih. Tapi kalau kat sekolah menengah, dia agak ramai juga macam kat Malaysia. Tapi dia masih lagi boleh kontrol lah. Tapi ada buruknya lah. Maknanya pelajar kita kadang-kadang lebih baik daripada pelajar di sana contoh dia. Tapi mungkin yang saya cerita ni bukan saya nak
highlight apa-apa. Mungkin satu hari anda sebagai seorang bakal guru boleh lakukan perkara tersebut. Sebab bila awak call ibu bapa, contoh dia awak bagi impact kat mak bapak tu, dia macam, oh anak aku baik rupanya. So benda-benda ni boleh berlaku. Ini adalah fungsi yang tersirat yang kita mahukan. Alright? Dan of course lah jalinan dengan ibu bapa tu sangatlah penting. Dan kita selalunya akan lakukan secara formal sahajalah jalinan dengan ibu bapa, iaitu melalui PIBG. So untuk hari ini saya rasa itu sahaja. Okey, ini adalah kajian tindakan yang mungkin awak boleh baca sebagai seorang guru, apa yang perlu anda lakukan. Paling tidak itulah yang saya cakapkan, muhasabah kepada diri sendiri. Alright, ada apa-apa soalan? Saya nak stop ni. Lepas tu saya akan bagi, ada 49 orang dah. So akan ada ni lah, apa nama, kalau saya bagi attendance dekat sini boleh access ke ataupun tak boleh lagi? Tak boleh lagi tapi mana dah? Tak boleh doktor. Tak boleh Dah. Okey, tak apalah. Okey, so sebelum saya bagi dekat dalam kelas, dalam WhatsApp group, tapi pada masa yang sama nanti insya-Allah dalam minggu ni lah, dalam hari kejap lagi ke, dan ikutlah esok ke ataupun paling tidak hari Isnin, saya akan bagi bab kepada orang yang telah diberikan kepada saya dia punya email. Jadi cuba tengok paling tidak hari Isnin saya akan emailkan kepada mereka-mereka ini, tapi bukan semua, mungkin tengok macam mana saya akan emailkan dulu, especially orang yang nak present minggu depan. Saya akan emailkan pada semualah. Saya cuba setiap bab, jadi anda bolehlah agih-agihkan bab tersebut bagi kepada rakan-rakan siapa nak buat apa dan sebagainya. Pada masa yang sama saya lupa nak cakap, dalam setiap bab tu, sebab anda 6 orang, jadi mungkin bab tu sikit. Okey, bab tu sikit untuk di-cover oleh 6 orang. Kalau seorang mungkin banyak lah, tapi 6 orang sikit. Jadi apa yang berlaku adalah dalam penilaian saya dan juga pensyarah-pensyarah lain lah untuk subjek ni, kita juga akan melihat kepada apa yang tidak ada dalam modul tersebut tetapi relevan yang awak highlightkan. Contoh dia mungkin awak rasa macam topik ni sikit, tapi awak dapat cari bahan-bahan di luar sana yang berkait, yang boleh dikongsi. Okey, yang boleh dikongsi dengan rakan-rakan, yang boleh memberikan ilmu pengetahuan baru ke dan sebagainya, silakan. Jangan stick kepada modul tersebut sebab modul tersebut dia agak ringkas, dia agak pack dan ringkas. Jadi kerja anda juga adalah pada masa yang sama, disebabkan 6 orang, so ada ruang untuk menambah isi dan sebagainya yang berkaitan. Right, yang berkaitan dengan topik tersebut. Okey, yang tu pun kita akan lihat jugalah mana yang grup yang cemerlang ni selalunya dia akan ada extra info yang kita boleh dapat. Alright, so pastikanlah nanti bila saya dah hantar, saya akan cuba remindkan dalam WhatsApp group. Jadi siapa yang dah dapat tu sila semak, sila check. Lepas tu sila agihkan dengan rakan-rakan dan pastikan bahawa adalah juga ruang yang mana anda akan masukkan input-input yang bukan di dalam modul tersebut tapi yang relevan, yang perlu ataupun boleh dikongsi bersama rakan-rakan. Saya dah bagi link tersebut, jadi sila isi. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita sudahi di sini sahajalah, insya-Allah. Dan insya-Allah minggu depan kita jumpa secara bersemuka dengan kumpulan pertama yang akan membentangkan topik yang nombor 5. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Saya rasa sekian. Terima kasih. Pastikan anda isi attendance tersebut. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.